Sekarang kita tengok kajian kes. Katakan anda ialah perunding keuangan. Okay, ini skill dia. Perunding keuangan. Encik Wong selaku ketua keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti ditunjukkan di bawah telah datang berjumpa dengan anda untuk membina pelan keuangan bagi membeli rumah. Okey. Ni kamu lah ni. Mana satu kamu ni? Ni kamu. Lepas tu ni Encik Wong. Okay, Encik Wong ni pun jumpalah kamu ni sebab kamu ni perunding keuangan, kamu pun nak bagi nasihat. Okey. Bagi rundingan. Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat manakala isterinya seorang suri rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Kenapa nak simpan? Mesti kamu tanya, kenapa nak simpan? Kita kan ada beasiswa apa semua kan? Dalam masa 15 tahun akan datang, kamu juga tak pasti macam mana perbelanjaan pendidikan kita nanti. Kamu kalau sebagai ahli ketua keluarga, peruntukan wang untuk pernikahan anak-anak ni penting. Sebab kamu perlu belanja permulaan untuk dia daftar universiti, beli barang-barang dia dulu kan. Semua tu kalau dapat pun beasiswa bukan pada masa sebelum anak-anak tu masuk universiti. Dah masuk 1 semester, 2 semester baru kita tahu dapat ke tidak beasiswa ni. Biasanya macam tu. Baik, anda sebagai perunding keuangan membantu Encik Wong untuk membina pelan keuangan yang boleh mencapai matlamat keuangan Encik Wong ni. Okey, kita tengok. Ini Encik Wong punya pelan keuangan. Gaji dia RM6,500, pendapatan pasif dia daripada sewa bulanan rumah. Dapat dia ada rumah lain, dia sewa, dia dapat bulan-bulan RM500. Okey, dia sewakan rumah tu RM500, jadi jumlah pendapatan ni, dua ni ialah RM7,000. Baik, tolak simpanan tetap 10% daripada pendapatan bulanan Encik Wong, gaji Encik Wong ni dia pun simpan RM650. Okey, tolak simpanan untuk dana kecemasan simpan lagi RM100. Okey, baki pendapatan RM7,000 ni tadi, tolak 6,5, tolak RM100, tinggalan RM6,250. Okey. Sekarang tengok perbelanjaan tetap bulanan dia. Yang memang tetap bulan memang kena keluarkan duit ni. Pinjaman perumahan RM1,500, ansuran kereta RM800, premium insurans RM600. Okey, yang ni memang kita tetap bulan memang kena bayar pada bank ke pada peminjam lah. Campur tu semua pendapatan tetap bulanan. Okey, tengok jumlah pendapatan tidak tetap bulanan. Okey. Perbelanjaan dapur RM1,300 sebab isteri dia kan suri rumah tangga kan. Jadi dia bagi RM1,300 untuk belanjaan dapur, melancong RM500, utility rumah, bil air, bil elektrik, bil telefon, belanja petrol, gimnasium lagi di enroll RM100. Ataupun tiap-tiap bulan mungkin ada 2 atau 3 kali dia nak pergi ke gimnasium ke kan. Biasanya tak pergi 2-3 kali kan. Kalau orang yang jaga badan ni, dia pergi seminggu pun 2-3 kali. Okay. Jumlah perbelanjaan tak tetapnya, jumlah semua RM3,350. Okay. Yang ini jumlah perbelanjaan tidak tetap untuk semua ni. Ini jumlah 2009 ni ialah jumlah perbelanjaan tetap untuk Encik Wong, untuk pelan keuangan Encik Wong. Jadi kalau kamu tengok pendapatan, pendapatan RM6,250 tolak dengan 2009, tolak lagi dengan 3,350 pun tak ada baki juga Encik Wong ni. Pun tak ada baki Encik Wong ni. Macam mana nak simpan untuk RM15,000 untuk pendidikan anak-anak ni? Okey. Cuba tengok simpanan tahunan bukan RM15,000, RM150,000 untuk 15 tahun. RM150,000 kan? Ni. Simpan untuk pendidikan anak-anak RM150,000. 2 orang kan anak dia? 15 tahun, maknanya setahun mesti simpan RM10,000. Okay, sebulan nak simpan berapa? RM833.33. Jadi tambahan simpanan yang diperlukan ialah RM833.33 tolak dengan RM650. RM650 ni ambil daripada mana? Ni. Okay, dari situ. Daripada simpanan tetap bulanan tu. Jadi nak kena tambah lagi. RM183.33. Kalau dia nak guna RM650, dia masih lagi kena tambah RM183.33. Jadi bagaimana Encik Wong ni boleh mencapai matlamat keuangan jangka panjang ni tadi? Apa yang kita boleh cadangkan? Okey, Encik Wong
perlu menambah jumlah simpanan dia. Daripada 10% tadi, kena tambah lagi RM183.33 setiap bulan. Okey. Satu cadangan dia, Encik Wong boleh mengurangkan perbelanjaan untuk pelancongan dia. 25%. Contohnya tadi, perbelanjaan untuk melancong RM500. Okay, 25% daripada RM500 ialah RM125. Jadi tolakkan RM125. Sekarang perbelanjaan bulanan baru untuk melancong dah jadi RM375. Itu satu cadangan. Kurangkan perbelanjaan untuk pelancongan. Melancong ni jalan-jalan pun penting juga. Untuk mental health ni penting juga pada cikgu. Pada cikgu, melancong ataupun pergi keluar sekejap, pergi tengok tempat orang ni satu terapi juga. Jadi jangan buang langsung lah, jangan terus potong RM500 ni, kesian kan ada anak-anak Kristi nak keluar rumah berjalan sekejap. Okey, itu satu cadangan. Cadangan kedua, beliau juga boleh kurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100. Macam mana cara dia? Carpool. Kongsi kereta dengan rakan sekerja. Kalau sanggup lah kalau kamu pun dengan kawan-kawan kamu carpool. Dengan mengamalkan kedua-dua langkah ni boleh menambah jumlah simpanan sebanyak RM125 duit minyak tadi, RM100. RM125 ni tadi, yang ni. Tambah dengan 100, RM225. Sebab kita nak pakai tadi RM183 je kan. Okey. Encik Wong juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaan tak tetap. Okey, tengokkan perbelanjaan tak tetap bagi mencapai matlamat keuangan beliau. Okey, Encik Wong juga boleh menambah pendapatan. Tadi kurangkan perbelanjaan tak tetap ataupun tambahkan pendapatan. Okey, dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain yang Encik Wong boleh buatlah untuk menjana pendapatan tambahan. Mungkin dia nak berniaga produk lain ke kan, ataupun Encik Wong boleh melabur dengan menggunakan jumlah wang yang dikumpulkan pada setiap tahun. Ini tajuk pelaburan kan. Sekurang-kurangnya daripada pelaburan tu dia memperolehi pendapatan pasif. Apa dia pendapatan pasif daripada pelaburan? Dividen, faedah, sebab dia nak simpan ni lama, 15 tahun. Jadi dia boleh dapat pulangan daripada pendapatan dividen dan faedah tu. Okey. Jadi sekarang kita tengok pelan keuangan Mr. Wong, Encik Wong yang baru setelah kita pertimbangkan cadangan-cadangan tadi. Kamu pun dah, kan kamu ni kan penasihat keuangan tadi kan kat Encik Wong. Jadi sekarang ni Encik Wong pun dah ubah suai lah pelan keuangan lama dia tu. Okay, gaji sama, pendapatan pasif ni sama, jumlah pendapatan RM7,000, tolak simpanan tetap RM650. Okay, tolak simpanan dana kecemasan RM100. Okay, sekarang dia punya pendapatan RM6,250. Okay, perbelanjaan tetap bulanan memang tak boleh nak ubah, tiga ni memang sama. Okay, perbelanjaan tetap, tidak tetap ni, yang tidak tetap bulanan ni, okay, apa yang diubah? Belanja dapur masih sama tadi, RM1,003. Okay, melancong kan dah kurang 25%. Utility rumah, bil telefon pun sama. Belanja petrol ni pun dikurangkan RM100. Dan gimnasium tetap. Encik Wong ni memang jaga kesihatan. Dia nak tetap juga nak, mungkin dia dah subscribe ke kan coach ke apa dekat gimnasium tu, so dia memang dah peruntukkan RM100. Tapi fleksibel. Bukan setiap bulan ke macam tu. Tapi dia peruntukkan juga RM100. Jadi jumlah pendapatan perbelanjaan tidak tetap RM3,125. Okay, sekarang ni ambil pendapatan, okay, tolakkan dengan perbelanjaan, tolak dengan perbelanjaan, jadi adalah lebihan pendapatan RM225. Okay, jadi kamu sebagai penasihat keuangan kamu berjaya lah kan, berjaya menasihatkan untuk kurangkan kat mana-mana yang patut tu. Pertama sekali perbelanjaan tidak tetap. Jadi simpanan, jumlah simpanan satu bulan tadi RM650, 10% daripada gaji, campur dengan lebihan pendapatan tadi RM225. Sekarang jumlah simpanan satu bulan Cik Wong dah jadi RM875. Okey, itu nampak macam kecil. Sekarang kita pandang lebih luas lagi. Jangan tengok satu bulan saja, cuba tengok setahun, 12 bulan dan kemudian nak simpan pula 15 tahun. Jumlah simpanan 15 tahun yang dapat dibuat oleh Encik Wong ialah RM157,500. Okey, jadi kalau kita tengok dengan lebih luas lagi sampai ke 15 tahun itu,
dengan RM225 dibuat perubahan sikit tadi, jumlah wang yang dikumpulkan tadi lebih daripada RM150,000 yang dia cita-citakan tu. Okay, sebab sebenarnya kalau disimpan dalam bank untuk 15 tahun dan dia tak usik pun duit simpanan tu, maka jumlah simpanan tu akan bertambah seiring dengan pertambahan juga faedah yang ditawarkan oleh bank. Okey, baik. Jadi kebolehsanaan pelan kewangan Cik Wong bergantung juga kepada beberapa faktor berikut. Yang pertama, kadar inflasi. 15 tahun kan. Jadi kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Sewa rumah yang diterima adalah tetap. Kita harapnya dalam masa 15 tahun penyewa tu taklah keluar. Ataupun kalau penyewa tu keluar pun sewa rumah tu masih lagi sama, tetap RM500. Okey. Kemudian Cik Wong pun masih lagi sihat, boleh buat, masih lagi dapat teruskan pekerjaan, dan masih lagi memperoleh pendapatan. Okey. Kemudian yang keempat, peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji. Biasanya kalau kalau kita bekerja setiap tahun akan ada kenaikan gaji. Jadi tadi gaji RM6,500 mungkin akan dalam masa 15 tahun akan meningkat sampai RM10,000 contohnya. Juga meningkat dengan sewa. Mungkin sewa rumah tadi tahun ni RM500, 5 tahun Cik Wong nak naikkan jadi RM800 kan, sebab harga rumah nilai rumah tu dah naik, jadi sewa rumah pun Encik Wong nak naikkan, boleh juga. Atau pekerjaan sambilan. Encik Wong ni pun dah semakin mahir dengan kerja dia, mungkin dia dah boleh jadi konsultan pula ke, jadi orang pula jadi pakar rujuk kepada orang lain, dia boleh buat pekerjaan sambilan berdasarkan kemahiran-kemahiran yang dia ada. Dan yang kelima, tidak ada perkara luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Apakah perkara luar jangka yang sangat dekat dengan kita sekarang ni ialah global pandemic ni, pandemik dunia ni, ataupun apa lagi perkara luar jangka. Boleh jadi natural disaster kan, banjir ke tsunami ke, itu semua perkara-perkara luar jangka. Kalau tidak ada perkara-perkara luar jangka sebegini dan Cik Wong masih lagi tetap dengan perancangan dan pelan keuangan dia, mungkin Cik Wong akan mencapai matlamat untuk simpan RM150,000 selama 15 tahun untuk pendidikan anak-anak dia.